Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tadi seperti yang saya janjikan pada malam ini, saya akan membuat satu kaji ringkas berkenaan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun dipanggil sebagai KKM dalam bahasa Malaysia ataupun MOH, Ministry of Health. Jadi kita tunggu sekejap, kita tengok kalau saya nak test dulu macam mana keadaan suara. Suara macam mana, ada dengar tak dengar, test suara dulu. Okey, test suara jika okey sila komen jelas. Kalau jelas, okey. Okey, macam mana semua hari ni? Kalau tengok hari ni cuti kan? Hari ni cuti, jadi ramai juga yang menyambut Chinese New Year. Saya ucapkan selamat menyambut Chinese New Year. Yang lain tu saya rasa gunakan cuti yang ada ni dengan sebaik-baiknya lah. Sebaik-baiknya. Jadi saya hanya dapat lihat di belakang komen tu jelas ya, sebab anda tak klik di kat StreamYard tu. Tadi saya tak nampak nama, ada 1, 2, 3 orang kata dengar dengan jelas. Yang nampak saya nampak ni Alfira Daud, dia kata jelas sebab dia tadi dia dah bagi permission, jadi kat StreamYard, jadi saya boleh nampak lah siapa yang ni lah. Okey, terima kasih kerana meluangkan sedikit masa anda untuk mendengar sedikit perkongsian saya mengenai ini siri yang ketiga ya. Siri yang ketiga, yang pertama saya ingat kita ada buat tentang influenza. Yang kedua tentang piramid makanan dan juga keracunan makanan. Anda boleh lihat balik dalam video yang dalam grup ni, video yang lepas. Dan malam ini saya dah bertanya dalam grup tajuk apa yang anda inginkan, dan feedback yang saya dapat adalah tentang Kementerian Kesihatan. Jadi sebab Kementerian Kesihatan ni dia punya, kalau kita nak cerita dia akan jadi panjang. So saya buat siri yang pertama dululah. Siri pertama dulu malam ni ialah lebih kepada kita untuk mengenali apa itu Kementerian Kesihatan, dia punya vision, misi, objektif, logo dan moto. Itu perkara asas yang anda perlu tahulah. Sama ada dia akan keluar dalam exam nanti atau tidak, wallahu alam. Tapi pernah keluarlah dalam exam bertanyakan tentang ini. InsyaAllah lepas ni seri kedua saya akan sentuh pula tentang apakah kempen-kempen yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan yang anda perlu tahulah. Jadi bukan hanya anda perlu tahu untuk exam ni juga, tapi anda juga perlu tahu sebagai persediaan jika anda lepas ujian ini, anda akan dipanggil ke peringkat temuduga lah. Temuduga ni kita bincang kemudian lepas kita lulus dulu, kita orang kata step by step kita buat step by step. Pertama kita pastikan lulus exam PC dipanggil ya, Public Service Entry Examination, peperiksaan kemasukan awam lah. PSCC, kalau lihat ke dalam SPA ni dari dua dipanggil PC, iaitu untuk PC yang dipanggil aptitude, yang bentuk ujian sama ada macam separa perubatan ni ialah pengetahuan am dan bahasa Inggeris. Satu lagi ialah psikometrik. Kalau lihat kepada exam intake yang lepas, yang dalam bulan Ogos, ada psikometrik untuk
peringkat sijil, dan untuk diploma adalah peringkat PC Aptitude, iaitu pengetahuan am dan juga bahasa Inggeris. Okey, terima kasih pada yang dah komen ini. So saya rasa kita akan mulakan. Ini saya tak ambil masa yang panjang. Saya jangkakan sebelum 10.30 kita akan habislah. Okey. Jadi mula-mulanya kita cuba lihat kepada, saya tengok share screen apa yang saya dah sediakan. Okey, sekejap. Okey. Okey, malam ini ialah tentang KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia Seri 1. Okey. So kita lihat kepada apa benda yang penting yang anda perlu tahu, iaitu ada 4 perkara. Visi, misi, logo dan juga moto. Visi, misi, logo dan juga moto. Yang penting saya rasa adalah nombor 3 dan nombor 4. Okey, visi. Apa dia visi KKM tentang kesihatan? Visi dia ialah negara mengembeling tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik. Itu visi KKM. Okey. Yang kedua tentang misi. Misi, apakah misi KKM? Dia ada beberapa misi. Yang pertama ialah untuk memudahkan dan membolehkan rakyat mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan, menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga, dan yang ketiga mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka. Ini misi yang pertama. Okay. Misi kedua ialah untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, iaitu saksama, tidak membebankan. Tak membebankan maksudnya menaikkan perkhidmatan kesihatan yang dilakukan oleh KKM adalah percuma berbanding dengan yang ditawarkan oleh institusi swasta. Macam kita dah ada kan swasta ni macam klinik-klinik, misalnya klinik primer ke, klinik perdana ke, ataupun macam KPJ, kumpulan KPJ dia ada hotel perdana, hotel dan sebagainya lah. Suruhanjaya Medical Center tu semuanya yang untuk golongan yang berkemampuan. Jadi untuk KKM tujuan dia lah tidak membebankan. Sebab tu kalau nak masuk, nak daftar ni pun hanya bayar RM1 sajalah. Kita sebagai warga negara lah. Kemudian dia cakap wajar mengikuti teknologi. Mana kata kita lihat teknologi dia makin bila ada perubahan apa-apa, maka teknologi itu diperkenalkan, digunakan di hospital ataupun klinik kerajaan. Boleh disesuaikan mengikut persekitaran, mengutamakan pelanggan dan ini anda tak perlu hafal lah. Benda ni benda yang basic yang anda perlu hafal. Saya sebut apa yang kena hafal, anda kena hafal lah. Terusnya ialah juga misi KKM lah menekankan sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan, sifat menghormati maruah insan dan juga penglibatan masyarakat. Itu ialah misi. Kita ada satu, kita ulang balik. Kita ada visi, misi. Okey, saya tertinggal satu lagi. Lepas misi dan visi misi sebelum tu logo, kita ada objektif KKM. Objektif KKM ialah membantu seorang individu untuk mencapai dan mengekalkan satu taraf kesihatan bagi membolehkannya menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif. Ini semua anda boleh dapat dalam laman portal My Health KKM ataupun di KKM punya laman sesawang dia lah. Kita membantu seorang individu untuk mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan bagi menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif. Seterusnya juga objektif KKM ialah untuk yang ini boleh dicapai dengan memberikan perkhidmatan bercorak, penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan. Jadi kalau anda perasan KKM ni bukan hanya dia ada unit untuk klinik kesihatan, tapi ada juga dia ada unit untuk yang menjalankan usaha-usaha macam nak memberi pendidikan kesihatan. Kalau kita tengok ada yang pergi dari sekolah ke sekolah kan, ada kempen dan sebagainya. Itu ialah bercorak penggalakan juga pencegahan. Okey, objektif. Okey, yang seterusnya okay, logo. Ini yang
anda kena tahulah. Ini wajib anda kena tahu. Ini ialah logo KKM. Kami sedia membantu, itu adalah moto dia, logo dia ialah ini, semua logo ni lah. The whole thing ni panggil logo. Ada ini warna merah, ada tangan, dan logo dia kami sedia membantu penyayang, profesional dan kerja berpasukan. Okay. Yang anda kena tahu ialah apa makna semua ni. Apa makna dia, kita lihat kepada penerangan sedikit tentang logo penasihatan. Saya cuba besarkan sikit supaya anda boleh baca. Okey. Kita lihat kepada logo ni, latar belakang dia putih. Latar belakang dia putih, bukan warna biru ke, bukan warna hijau ke, tetapi putih belakang dia. Background dia ialah putih. Ini melambangkan kebersihan, keikhlasan dan kesungguhan anggota Kementerian Kesihatan Malaysia semasa menjalankan tugas. Kalau dia nak tanyanya, dia bukan ditanya apakah warna latar belakang logo KKM. Dia akan bagi contohnya biru, merah, putih, hijau. Jadi jawapan dia adalah putih. Yang kedua ialah kita ada hati. Hati yang berwarna merah. Hati yang berwarna merah ini melambangkan apa? Melambangkan semangat dan komitmen anggota Kesihatan Malaysia untuk meningkatkan mutu perkhidmatan. Hati ini melambangkan tu. Hati melambangkan semangat dan komitmen. Tangan melambangkan keikhlasan dan kesediaan untuk membantu. Tangan ni melambangkan keikhlasan dan kesediaan untuk membantu. Kemudian sentuhan di hati. Dia sentuh di hati ni melambangkan kelembutan, kemesraan dan keprihatinan semasa menjalankan tugas. Jadi anda perlu tahu dari segi apa makna lah. Jadi kalau katakan juga jika anda memohon selain daripada dalam SP ni ada banyak. Satu latihan perubatan. Kalau anda yang dah ada diploma perubatan dan anda nak mohon jawatan tetap, anda pun kena tahu benda ni lah. Kalau anda memohon jawatan sebagai jururawat U29 ataupun sebagai jururawat KU41 yang ada ijazah, anda wajib tahu semua ni lah. Benda ni benda-benda asas yang anda perlu tahu lah. Okey, itu ialah dia punya komponen dalam logo KKM. Kemudian dia ada apa moto ni? Kami sedia membantu. Apa maksud dia kami? Kami semua anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia bekerja bersatu pasukan untuk mencapai matlamat yang sama. Sebab kita lihat dalam bila seorang itu dirawat kan, kita ada doktor, kita ada juru X-ray-nya, kita ada pakar biusnya, kan? Kita ada pakar diet pemakanan. Dia bila merawat tu dia ada satu pasukan lah. Bukan hanya doktor saja, tapi semua sekali dengan jururawat, dengan pembantu perubatan, dengan perawat kesihatan, melibatkan ramai orang. Dari tim dia ada tim satu pasukan. Sedia pula bermaksud sentiasa siap sedia untuk memberi perkhidmatan secara profesional. Sebab itu kerjaya sebagai yang terlibat dalam kesihatan ni satu yang murni lah, sebab mereka bekerja 24 jam. Bukan macam kerja pejabat, tapi bekerja 24 jam. Sentiasa bersedia 1 pagi ke pukul 3 pagi ke. Doktor yang bertugas yang kita sebagai yang on call, tak kira doktor ke, jururawat ke, X-ray ke, pakar bios ke, semuanya bekerja. Bila on call tu memang bersiap sedia lah untuk memberi perkhidmatan yang profesional. Kemudian yang ketiga ialah membantu yang ikhlas semasa memberi bantuan dan menjalankan tugas. Itu ialah pasal tentang apa itu moto lah. Jadi saya harap anda faham dari segi logo dan juga moto. Ini sekali saya tuliskan moto dia, kami sedia membantu. Kami sedia membantu. Itu moto dia. Okay, moto dia akan membantu. Saya ulang balik yang tadi. Kami maksud apa? Semua anggota KKM, tak kira daripada driver yang buat ambulans ke, tak kira nurse ke, pembantu perawatan ke, semua ada peranan masing-masing bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat sama, iaitu matlamat nak memberi perkhidmatan terbaik
Kalau kiranya nak menyelamatkan nyawa pesakit lah. Sedia, itu sedia bersedia memberi perkhidmatan secara profesional dan juga membantu ikhlas, ini secara bantuan. Itu ialah 4 dan 5 perkara lah, visi, misi, objektif, logo dan moto. Okay, kita lihat kepada contoh soalan. Ada 2 soalan sini. Kat sini. Tangan dalam logo melambangkan apa? Keikhlasan, kebersihan, kelembutan dan semangat pasukan. Cuba anda komen di jawab apa jawapan anda. Cuba anda komen di jawab di jawapan anda. Cuba anda komen, saya nak tengok apa jawapan anda. Tangan itu melambangkan apa? A, B, C dan D. Saya bagi 1 minit untuk anda jawab. Okey, Alfira jawab A. Yang lain? Apa jawapan anda? Tangan dalam logo tadi. Tangan dalam logo tadi melambangkan apa? Tangan ni. Tangan ni kita buat up balik. Tangan. Ni tangan ni. Tangan ni melambangkan apa? Setiap benda tu dia ada bawa maksud dia. Jangan tahu maksud, jangan tertukar lah. Kan? Jangan tertukar. Kita tengok jawapan dia. Jawapan dia kita tengok balik kepada ni. Penjelasan kat sini. Okey. Tangan melambangkan keikhlasan dan kesediaan untuk membantu. Itu maksud tangan melambangkan keikhlasan dan kesediaan untuk membantu. Itu jawapan bagi soalan yang pertama. Saya hanya buat 2 soalan kat sini. Yang kedua ialah semua organ berikut tiada dalam logo KM kecuali apa? Ada apa benda yang organ yang ada dalam jantung, hati, buah pinggang dan juga usus. Apa jawapan anda? A, B, C ataupun D? Cuba anda komen di bahagian ni. Kita tengok. Dalam logo tadi kita ada apa? Jantung ke, ada hati ke, ada buah pinggang ke, ada usus. Okey, Alfira jawab B. Yang lain saya tak nampak yang ni. Soalan ni yang ada tanya ni saya akan jawab lepas ni. Kita selesaikan dulu soalan di atas ni tentang organ ni. Okay, jawapan dia tadi al-maklum ialah hati. Jadi ramai yang kadang-kadang dia confuse antara hati dan jantung. Anda kena tahu ada perbezaan ya. Hati dengan jantung ni ada perbezaan. Gambar yang dalam kita punya logo ni adalah hati. Hati bukan jantung. Hati. Sebab tu dalam peperiksaan SPA ni kalau jawapan dia kalau ada 4, 2 tu memang kita boleh orang kata kita boleh eliminate. Kerana dia ada yang keliru sikit bila ada jawapan yang macam ni lah, jantung dan hati. Okey, hati. Okey, soalan ketiga saya tak tulis dalam ini. Soalan ketiga ialah mungkin saya boleh tanya dalam bentuk macam ni lah. Soalan yang biasa pernah keluar ni iaitu yang berikut siapakah tak pernah menjadi Menteri Kesihatan? Siapakah yang antara berikut ini tak pernah menjadi Menteri Kesihatan? Yang pertama A. SS Subramaniam. Sekejap, saya ni dulu yang suara dah. Okey, saya hide dulu yang suara tu. Sekejap lah, saya hide dulu. Okey. Soalan dia antara yang berikut manakah belum pernah menjadi Menteri Kesihatan? A.
Datuk S. Subramaniam, B. Dr. Adham Baba, C. Datuk Dr. Zulkifli, dan D. Datuk Rina Harun. Apa anda rasa jawapan dia? Yang belum pernah menjadi, yang tak pernah menjadi Menteri Kesihatan. Antara tiga. A. Subramaniam, B. Adham Baba, C. Zulkifli, Dr. Zulkifli, dan D adalah Rina Harun. Apa jawapan anda? Soalan ini pernah keluar. Pernah keluar, cuma dia apa? Dia kadang selalu confused sebab dia anda kena tahu dalam menjawat Kementerian Kesihatan ni dia ada menteri, dia ada timbalan menteri. Jadi pastikan anda tahu siapa yang jadi menteri, siapa yang menjadi timbalan menteri. Kedua-duanya kesihatan tapi dia bukan sebagai menteri tapi timbalan menteri. So jawapan saya tadi siapa yang tak pernah jadi menteri kesihatan lah. A. S.S. Subramaniam, B. Adham Baba, C. Dr. Zulkifli, dan D. Datuk Rina Harun. Soalan dia soalan tak ada. Yang ketiga ni saya tak bagi soalan dia. Soalan tu saya tulis dalam nota sajalah. Jadi jawapan dia ialah Datuk Rina Harun. Datuk Rina Harun ialah Menteri Wanita dan Kanak-kanak. Jadi itu anda perlu nilah, perlu nanti dekat-dekat dengan exam nanti bila buat ulang kaji tu anda berikan perhatian lah pada, selain pada itu dia akan tanya juga siapa ketua pengarah kesihatan Syarangan, Tan Sri Nur Hisham Abdullah. Okey, kalau bagi mereka yang nak kepada inilah ni seperti anda nak contoh soalan, anda boleh lihat kepada sinilah pada link ini. Kalau nak lihat contoh perubatan, soalan-soalan perubatan ni, anda boleh lihat kepada link ni. Di link ni mytechkejagaan.com, contoh soalan perubatan ni anda boleh lihat ke sini lah. Jadi itu saja untuk malam ni. Saya katakan tadi saya hanya allocate tak masa yang tak banyak untuk lebih kurang ini. Okey, saya nak jawab soalan ni. Saya tak nampak kat sini. Saya kena buka Facebook pun saya nampak. Tak apalah, saya ni kalau saya buka Facebook dia akan ganggu ni. Persoalan dia, untuk permohonan pembantu perubatan, adakah timika hanya ambil subjek kimia dan fizik? SPM. Okey. Dia untuk permohonan ni anda kena lihat balik dalam grup ni. Saya ada bagi post setiap jawatan tu apakah dia punya kelayakan minima. Kelayakan minima. Jadi bukan semestinya anda kena ambil biologi untuk tengok pada bidang latihan lah. Sebagai kalau anda ambil sebagai juru X-ray ke misalnya, maka fizik tu anda kena ada lah. Anda boleh tengok sama ada subjek apa yang disenaraikan sajalah, kimia ke fizik. Jadi kalau anda hanya ambil kimia dan fizik, anda mohon di mana yang jawatan yang menyenaraikan kelayakan tersebut lah. Yang asalnya BM kena kredit, kemudian perlu ada lagi kredit dalam 4 ataupun 5 subjek lain berpandukan kepada jawatan yang dipilih. Kita maklum jawatan ada banyak jawatan sebagai jururawat, pembantu kesihatan, pembantu kesihatan persekitaran, juru teknologi, lagi kita ada banyaklah, anda boleh tengok benda tu. Jadi mohon jawatan yang anda memenuhi syarat-syarat dia lah. Selain dari syarat yang lain dah ialah umur kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup. Anda boleh lihat balik, boleh scroll balik dalam grup ada. Saya tengok banyak yang komen pasal kelayakan tu, pasal saya ada listkan kan pasal kelayakan minima. Dia ada berbeza lah. Dia ada yang common, yang sama untuk ke 10 jawatan, dan bagi peringkat diploma dan sijil ni ada perubahan sikit lah. Ada kelayakan dia ada berbeza lah. Jadi anda pohon yang anda ada kelayakan tersebut.
Kalau tidak, anda hanya mohon saja tanpa dipanggil untuk peringkat seterusnya lah. Saya jangka ini kita dah masuk bulan Februari. So, kalau tak bulan ni, bulan depan. Paling lewatnya bulan 3 lah saya jangkakan. Jadi buat persiapan awal, cuba ni, dan saya rasa itu saja untuk malam ni. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Saya harap apa yang saya kongsikan bermanfaat. Saya akan umumkan tarikh seterusnya untuk siri yang kedua di mana kita akan bincangkan tentang apakah kempen-kempen ataupun inisiatif-inisiatif yang dilancarkan oleh KKM. Itu bagi bahagian yang kedua lah. Jadi itu saja untuk malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Kita jumpa lagi di lain ketika. Saya selalulah tengok Facebook grup para perubatan ataupun di grup Telegram atau grup Telegram. Okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.